samaan setengah, kamu boleh menentukan proses yang berlaku di anode dan kathod. Okey, so kalau kamu tengok elektrolisis kuprum 2 klorida pekat dengan elektrod karbon ni adalah soalan daripada modul kita juga. Buku modul muka surat 58 kalau tak silap saya, betul tak? Betul. Latihan 46. Hari tu, hari Isnin, cikgu minta maaf, cikgu tak dapat masuk sebab kita ada majlis kat bawah saya terlibat dan saya dah bagi buku modul. Cikgu rasa ramai yang salin jawapan je. Cuba fahamkan tak jawapan tu? Ada tak fahamkan jawapan? Ada tak cuba buat dulu baru semak jawapan? Okey. Boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Okey. Perlahan je Alia. Macam tak larat je Alia. Tak, saya larat. Larat janganlah serius sangat. Cikgu tahulah kamu dah penat belajar ni. Satu hari kan on Google Meet. Okay, tak apa. Semoga kerajinan kamu ni dibalas. Dibalas dengan apa? Dengan baiklah dalam bulan Ramadan ni. Okay, so kita lihat. Ini adalah gambar raja elektrolisis kuprum 2 klorida pekat dengan menggunakan elektrod karbon. Jadi apabila sahaja dia kata menggunakan elektrod karbon, automatik faktor yang ketiga iaitu faktor jenis elektrod tidak diguna pakai. Sekejap Okay. So kita lihat kat sini. Ya. Saya nak tanya, kalau dekat gambar rajah tu, dia ada letak tabung uji, maksudnya dia nak tahu jenis kehadiran gas Clue dia macam tu lah Iman, betul. Biasanya kalau dia letak tabung uji kat sini, so maknanya ada gas yang akan terkumpul dekat sini. So kalau kita tengok gas apa yang akan terkumpul, so kita tentukan dulu anode dengan kathod. So elektrod karbon Q ni anode ke kathod? Anode. Anode. Ini adalah kathod. Boleh nampak ke cikgu guna pen biru ni? Nampak. Okay, so ini adalah anode, ini adalah kathod. Cikgu nak guna pen warna merah lah supaya boleh nampak jelas. Okay, so ini adalah anode, ini adalah kathod. So ini adalah anode, ini adalah kathod. So mesti ada gas yang akan terkumpul pada anode. Gas tu terkumpul dekat tabung uji ataupun tabung didih ini So kita akan lihat pada akhir sekali. So langkah yang pertama, ingat langkah yang pertama adalah kita tentukan yang mana satu anode, yang mana satu kathod. Okey, langkah yang kedua apa dia? Ion yang tertarik. Sebelum kita tengok ion yang tertarik, kita tengok dulu ion yang hadir dalam kuprum 2 klorida pekat. So ion yang hadir dalam larutan kuprum 2 klorida pekat adalah ion Cu2+, ion Cl, ion klorida, ion H+, ion OH-. Okey, jadi sekarang kita nak guna faktor yang mana satu? Faktor yang pertama nilai inot atau faktor yang kedua kepekatan? Kedua. Ya, kenapa kita nak guna yang kedua? Tu sebab dia dah bagi pekat tu. Sebab dia ada perkataan pekat. Lagi satu, nampak tak anion dia? Dia guna ion halida. Yes, dia guna anion halida iaitu klorida. Inilah halida. So dia ada dua syarat tu kan. So automatik kita ambil kira faktor yang kedua iaitu kepekatan. Okay. So
So kita nak buat apa sekarang? So kita nak tengok proses yang berlaku di anode. Cikgu memang suka proses yang berlaku di anode dulu. Okay, sebab anode tu yang berbeza-beza. Dekat cathode tak ada masalah. Okay, so dekat anode. Okay, cikgu kecilkan sikit. Okay, so proses yang berlaku di anode kita tahu proses pengoksidaan. Okay, proses pengoksidaan. So, ion yang akan tertarik ke anode adalah, ion apa yang tertarik ke anode ni? Ion klorida, hidroksida. Yes, ion klorida dan hidroksida. Tetapi ion yang akan alamak, dia lari pula. Okey. Sekejap ya. Okey. Ion yang akan tertarik di anode adalah ion apa? Ion klorida. Sebab apa ion klorida? Bagi cikgu 2 minit kejap. Cikgu punya ni problem pula. Sekejap ya. Okey, cikgu minta maaf. Tadi ada masalah sikit. Okey, so boleh nampak Alright, so kalau kita ikut faktor yang kedua, kita jangan tengok dah nilai E0 dekat anode. So ion yang akan tertarik ke anode adalah ion klorida. Sebab apa ion klorida? Okey, sebab apa ion klorida? Kerana kepekatan ion klorida lebih tinggi. Itu reason dia. Okay, itu reason dia. Yang pertama adalah ion yang tertarik. Yang kedua, yang pertama ion yang tertarik. Yang kedua, ion yang dipilih untuk dinyah cas adalah ion klorida kerana kepekatan ion klorida lebih tinggi. Okay, jadi yang ketiga, kita nak cerita tentang proses yang berlaku. Okay, so apakah proses yang berlaku? Kita nak tengok. Proses yang berlaku adalah, okay, proses yang berlaku adalah ion klorida. Okey, ion klorida akan menderma elektron atau melepaskan elektron. Membentuk bentuk apa? Mestilah bentuk molekul klorin. Bagus pun. Okey, membentuk molekul klorin. So, persamaan dia adalah, persamaan dia adalah apa? Cl. Okey, dia akan derma elektron. So, elektron duduk sebelah sana. Cl2 plus 2 elektron. Kenapa 2? Sebab dekat sini ada 2 Cl. So, depan ni pun cikgu letak 2. Okey, boleh nampak tak kat situ? Okey. So, itu proses yang berlaku. Jadi, pemerhatian yang kita akan nampak adalah gelembung gas tidak berwarna terbebas. Gelembung gas tidak berwarna terbebas. Dekat mana gelembung gas tidak berwarna terbebas tu? Dekat sinilah. Dekat sini dia akan ada gelembung-gelembung gas. So, gelembung gas akan terkumpul dekat tabung didih sini. So, itu adalah pemerhatian. Inference-nya kita katakan gelembung gas tidak berwarna yang terbebas tu adalah gas klorin. Gas klorin terhasil. Bukan Ya. kuning ke? Ya Allah, ya betul kuning.
Klorin. Ya Allah, cikgu ni salah tengok. Okey. Gas kuning terbebas. Kejap cikgu padam ya. Ni salah cikgu buat macam ni. Gas. Gelembung gas kuning. Terbebas. Betul, klorin adalah warna kuning. Jadi, gelembung gas kuning tu adalah gas klorin terhasil. Terhasil ke, terbebas ke, terbentuk pun boleh. Okey. So, dekat sini kita lihat itu gas hasil yang hasil yang terbentuk di anod adalah gas klorin. Betul? Okey. So sekarang boleh dengar jelas tak suara cikgu? Boleh. Okay. Bila kamu diam tu cikgu risau pula takut kamu tak dengar. So sekarang kita nak tengok proses yang berlaku di katod. Okay. So katod ni adalah penurunan. Okay. So di katod, ion yang akan tertarik adalah ion apa? Ion kuprum dan Yang bercas ion positif. Cu2 positif dan juga ion hidrogen H+. Okey, so macam mana kita nak pilih antara kuprum dengan ion hidrogen? Tengok nilai dia. Nilai apa? Nilai inert. Nilai E0, betul. So nilai E0 untuk kuprum berapa? Nilai E0 kuprum berapa? 0.34. Kosong positif kan? Okay, kuprum nilai E0 dia adalah positif 0.34. 34. Okey, H plus? 0.00. H plus tak payah tanyalah kan, 0.00 lagi cikgu nak tanya. Okey, so kalau dekat katod kita kena ambil nilai E0 yang lebih positif sebab dia cas positif. So nilai yang lebih positif adalah kuprum. Ini yang lebih positif. So kuprum yang dipilih untuk dinyahcas kerana nilai E0 kuprum lebih positif berbanding nilai E0 ion hidrogen. Okey. So, dia dah pilih apa proses yang berlaku. Proses yang berlaku, ion kuprum akan apa? Penurunan terima elektron. So, akan menerima elektron membentuk, bentuk apa ni? Logam kuprum. Logam kuprum. Okay, so persamaan dia adalah Cu2 plus tambah 2 elektron hasilkan logam kuprum. Okey, pemerhatian. Apa pemerhatian yang kita akan nampak? Ni pemerhatian mesti hasil ni. So, kalau kuprum warna apa? Perang. So, sebab dia logam, so kita akan kata pepejal perang terenap ataupun terbentuk. Terenap atau terbentuk lah. Okay. So inference. Pepejal perang ni apa? Oh silap, cikgu nak guna pen merah. Okay, inference. Inference ni mesti reason untuk pemerhatian. So pepejal perang. Kenapa pepejal perang terenap? Kerana logam kuprum ataupun atom kuprum. Ya, cikgu naik ke atas sikit. Okay, logam kuprum terbentuk atau terhasil. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. So sekarang cikgu dah bagi latihan yang kamu buat sampai muka surat berapa hari tu? 63, betul tak? Betul. Okey. Dah semak ke? Dah, tapi yang muka surat 63 kot yang cikgu tak buat lagi. Memang saya tak sempat nak buat. Sibuk sangat sekarang ni. Okey, so kita semak sama-sama. Okey, ni jawapan latihan modul saya dah letak dekat sini. Okey, so kita tengok yang latihan 44 semua dah siap ke? Sebab ada banyak errata bahagian ni yang saya risau. Okey, ini adalah latihan 44. Kita tengok sama-sama. Okey, ini dah siap kan? Dah.
Okey, dah. B, tindak balas susunan radas bagi kuprum 2 klorida cecair. Cuba tengok kalau cair, okey, disebabkan dia adalah cair, so tengok dekat anode. Dekat anode apa yang akan tertarik? Dia mengguna pakai faktor yang pertama iaitu nilai E naught. Iaitu nilai E naught dia. Dia guna pakai nilai E naught. So kalau dekat anode kita kena ambil nilai E naught yang lebih negatif. Betul tak? Tapi disebabkan dua-dua ni adalah positif, so kita ambil lah yang kurang positif. Okay, so yang kurang positif of course lah ion hidroksida iaitu positif 0.40. So apabila ion hidroksida yang dipilih, kalau tadi pekat, nampak kalau pekat baru kita ambil terus ion klorida Cl- tu. Tapi disebabkan dia adalah cair, so kita tak boleh ambil faktor yang kedua, kita guna pakai faktor yang pertama. So apabila faktor yang pertama kita tengok nilai E naught ion hidroksida yang dipilih. So ion hidroksida yang dipilih untuk dinyacas. Kenapa? Kerana nilai E naught ion hidroksida kurang positif daripada nilai E naught ion klorida dalam siri E naught. Okay. Jadi proses yang akan berlaku, ion hidroksida akan melepaskan elektron dan hasil dia adalah gas, oksigen dan juga air. Boleh beza tak hasil yang terbentuk? Kalau dia menggunakan kuprum klorida pekat, hasil yang terbentuk adalah gas klorin. Tapi kalau cair, hasil yang terbentuk adalah gas oksigen. Boleh beza tak dekat situ? Okey. Tak ada respon. Line tak okey ke? Boleh cikgu. Boleh, okey. Seorang aja, yang lain cikgu tak tahulah okey ke tak. Ke lagi hujung kelas nanti cikgu nak minta ambil gambar sikit on camera semua orang. Okey. So ini kamu dah buat ke yang ini? Dah. Dah, okey. So nanti kalau dalam exam, kalau dia suruh terangkan, kamu boleh buat jadual sebenarnya. Macam soalan hari tu kan, perbezaan kadar tindak balas. Actually kamu boleh buat dalam bentuk jadual. Nanti kita akan bincang dengan kamu macam mana kita nak jawab bentuk jadual tu. Okey, so ini adalah soalan C. Soalan C adalah elektrolisis asid hidroklorik cair. So kalau cair kita mengguna pakai faktor elektrolisis yang pertama, iaitu nilai E naught. Okey. Kenapa asid hidroklorik cair ion yang hadir hanya ada H+, Cl dengan OH je? Kenapa ada 3 je? Kenapa dia ada 3 je ion dia? Biasanya 4 kan? Kenapa 3 je? Dania, Cik Nur Dania. Sebab asid hidroklorik tu dah ada hidrogen. Betul. Sebab asid hidroklorik cair tu memang dah ada hidrogen. So cation ion dia ada satu je lah kan. Betul. So kita boleh tengok proses yang berlaku. So yang merah tu jawapan. So kalau kamu perasan memang ada errata sedikit dekat bahagian bawah persamaan ion tu kita gantikan dengan tindak balas. Ini kita lebih pada bincang soalan lah. Lepas raya nanti kita akan tengok sel kimia dengan sel elektrolisis. Okey. So dah nombor soalan latihan 44C dah ke? Dah. Okey. Yang D ni ada errata. Asalnya dia bagi dekat kita ferrum 3 klorida, betul tak? Betul. Kamu tukarkan ferrum 3 klorida tu jadikan dia sebagai ferrum 2 sulfat. Kamu tukarkan terus. Yang dah buat hari Isnin tu okey lah. Ni kamu dah ambil ke sampai hari Isnin hari tu? Semua dah buat ke sampai hari Isnin? Ke ada yang tak siap lagi hari Isnin hari tu? Tolong respon kalau tak siap lagi. Cikgu. Ya.
Kalau yang dah terbuat Florida tu kena padam balik Okey, hasil akhir kamu dapat apa? Gas tidak berwarna, gas oksigen terhasil. Dekat anode Dekat anode ke? Haa. Haa. Okey, dekat cathode? Ferrum. Hidrogen. So maknanya tak ada perbezaan lah. Cikgu tak try buat pula yang ferrum 3 klorida, cair. Cl berapa Cl? 0.00 sekejap cikgu tengok Cl. Cl Positif 1.36. 1 point Positif 1.36. positif 1.36, OH 0.4. So OH juga akan pilih. Okey, boleh. Hasil dia akan dapat sama lah sebenarnya. Cuma dia beza dekat kehadiran ion je. Ion yang tertarik tu. Betul tak? Yang lain cikgu rasa semua sama. Okey. So kita tengok latihan 45. Okey, latihan 45 maksud cation ion. Okey, ni kamu salin daripada jawapan cikgu ke kamu buat sendiri baru semak? Buat sendiri baru semak. Okey, buat sendiri baru semak tu pastikan ada tanda write dengan pen merah, okey? Supaya bila saya tengok, saya semak buku kamu tu, saya noted lah kamu buat dulu. Okey, so perubahan tenaga yang berlaku dalam proses elektrolisis mestilah tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Okey, soalan B dah ke? Dah. Okey, so kita boleh laju sikit lah. So soalan kita tengok kepekatan larutan. Ini ada errata sedikit daripada buku kamu tu. Dah betul kan ke errata tu? Ni. Betul kan tak errata tu? Tak. Okey, tolong betulkan errata tu. Okey, dekat bahagian sini. Sekejap cikgu guna highlighter. Okey, yang ini asalnya dia tulis cation air kan? Sebenarnya bukan cation air. Kita tak nak pun air tu. So, cation kita tulis Ln+. N plus tu menunjukkan ion charge positif. Dan air tu kamu potong jadikan dia sebagai ion H+. Okey, kamu jadikan dia sebagai ion H+. Dan biasanya cation tu adalah cation halida. Tambah sikit halida dekat bawah tu. Kat sini kamu boleh tulis halida. Cation halida. Okey. Kemudian ion yang dinyahcas. Ion yang dinyahcas asalnya ditulis lebih tinggi. Kita dah tak guna dah pakai kita dah tak pakai SEK siri elektrokimia. Kita pakai nilai keupayaan inert keupayaan elektrod. So kita katakan nilai inert yang lebih positif. Okey, itu untuk cation. Okey, untuk anode, ion yang tertarik adalah anion. Okey, anion dan juga ion OH. Okey, ion OH minus. Maknanya air tu kamu potong jadikan ion OH minus. Okey, kemudian ion yang dinyahcas adalah ion halida. Ion halida ni kenapa dia yang dipilih? Kerana kepekatannya lebih tinggi. Biasanya dekat sini dia ada dua markah lah. Satu awak pilih, lagi satu reason. Biasanya dia akan tanya, nyatakan ion yang dipilih, terangkan ataupun berikan sebab kerana kepekatannya lebih tinggi. Itu dia punya errata. Dah salin ke errata tu? Dah. Okay, good. So now kita tengok latihan 46. Okay, latihan 46 ni yang saya baru je bincang sebentar tadi. So should be tak ada masalah lah, betul tak? Okay, soalan 47 dah ke? Cikgu harap kamu buat dulu baru semak jawapan.
Kita memang tak sempat latihan buku modul ni, terlalu banyak latihan. Jadi cikgu takut cikgu tak sempat pun nak bincang semua. Ada nak tanya ke? Ada nak tanya ke? Tak ada. Okay. So ini pun sama. Okay, yang ini errata ni dah buat ke belum? Yang ni jenis elektrod ni. Tajuk Belum. ni memang banyak lagi. sangat errata. Okay, muka surat 59 modul kamu. Okay, muka surat 59 modul kamu tu sepatutnya dia ada macam apa dia ada macam ni kan? Tanda ni kan? Tanda ni dekat sebelah katot. Kamu potong. Dekat katot tu kamu tulis cation dan ion H+. Ion yang tertarik dekat katot mesti cation dengan ion H+. Dekat anode baru kamu dashkan. Dekat anode tu, elektrod tu sendiri yang akan dinyahcas. Sebab itulah tak ada ion yang tertarik. Tak ada pun ion yang tertarik. Sebab elektrod tu dah reaktif. Okey, lagi satu errata, ion yang dinyahcas di anode. Dekat modul dia tulis lebih rendah, betul tak? Lebih rendah tu kamu potong, jadikan ganti dengan elektrod atau atom mengion membentuk ion logam. Manakala dekat katot asalnya dia tulis elektrod atau atom mengion. Kamu potong, jadikan dia ion dengan inot lebih positif. Kamu ganti macam tu. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, muka surat 60. Okey, muka surat 60. Latihan 48. Okey, latihan 48. Errata tu dekat terminal. Dekat terminal ni ada errata. Okey, asalnya terminal tu dia tulis katot. Dia tulis katot penurunan. Kamu potong katot dan penurunan. Kamu gantikan anode pengoksidaan. Okay, kamu gantikan anode pengoksidaan. Yang sebelah kanan pun sama. Yang asalnya dia tulis anode pengoksidaan. Kamu potong, jadikan dia katot pengoksidaan, penurunan. Kamu nak correction tape pun boleh. Kalau kamu nak potong-potong nampak serabut kan buku kamu. Kamu nak correction tape pun boleh. Cikgu, Ya. kalau saya tak ubah tempat dia, cuma saya letak je yang macam biasa tu boleh? Kamu isi tempat kosong tu kan? Ha. Boleh je, cuma yang cross ni lah kamu kena betulkan sikit. Boleh, tak ada masalah. Dia suruh betulkan sebab cross tu. Boleh? Boleh. Okey. Sekarang latihan yang B. Latihan B adalah elektrolisis larutan argentum nitrat dan elektrod argentum. Yang ni pun sama. Errata kan dekat bahagian terminal. Tapi samalah kalau kamu tak nak buat errata tu tak ada masalah. Kamu betulkan sahaja dekat bahagian yang dash tu. Maksud cikgu yang ini. Betulkan yang ini pun boleh. Okay. Maknanya yang ni kamu tulis je. Kamu terbalikkan. Macam yang siapa nama? Alia cakap tadi. Okay. So sekarang soalan 49. Dah ke? Kita boleh tengok soalan 49. Boleh. Okay. So soalan 49. Semua tengok modul masing-masing sebab cikgu tak paparkan modul. So soalan 49 dia kata elektrolisis bagi larutan kuprum 2 nitrat cair dengan menggunakan elektrod kuprum. So kamu gariskan perkataan elektrod kuprum ataupun highlight dekat situ. Kenapa tertutup pula kamera? Okey, kamu highlight yang dekat kuprum tu. So soalan A dia tanya kita apakah warna larutan kuprum 2 nitrat?
So warna dia adalah warna apa ni? Warna Biru. biru. Kenapa warna biru? Sebab kita tahu ion kuprum dia berwarna biru. Okey, larutan biru. Okey, tuliskan persamaan setengah. Tulis persamaan setengah di anode dan di katot. So, dekat anode dia akan menderma elektron. So, kita tengok ion dia adalah kuprum. So, anode adalah elektrod dia yang akan menderma elektron. So, kuprum akan hasilkan apa? Cu2 plus tambah 2 elektron. Yang ni Kenapa kuprum? Sebab dia menggunakan elektrod kuprum. So, kuprum tu sendiri yang akan mendermakan elektron membentuk ion kuprum. Okey. Dekat katot, sepatutnya ada 2 ion iaitu ion H+ dan juga ion kuprum. Betul tak? So, kita tengok nilai E0 yang lebih positif. Jadi, nilai E0 yang lebih positif adalah ion kuprum 2+. So that's why lah ion kuprum 2+ dia akan menerima elektron membentuk atom ataupun logam kuprum. Boleh tak yang tu? Okey. So, ditanya soalan yang di C kan, ditanya terangkan mengapa warna biru larutan tidak berubah semasa tindak balas. Kenapa warna biru tidak berubah? Kerana kepekatan ion Cu2+ ni masih sama. Kenapa sama? Okey, kenapa sama? Kerana cuba kamu tengok dekat sini, mula-mula kuprum tu dia menghasilkan Cu2+. Tapi Cu2+ tu dia akan menerima elektron dan menghasilkan Cu semula. So kepekatan tu tidak berubah. Sebab kuprum dia mengion menghasilkan kuprum 2+, kuprum 2+ tu akan diturunkan pula menjadi logam kuprum. That's why that's why warna larutan tu tidak berubah. Sebab kepekatan ion kuprum 2 adalah sama. Okey, seterusnya soalan D. Jika eksperimen diulang dengan menggantikan elektron kuprum dengan karbon, namakan hasil yang terbentuk di anode. Kalau dia menggunakan elektron karbon, so dekat anode tu dia ada dekat anode tu dia ada Cl- dan OH- betul tak? So, kalau digunakan elektrod karbon, of course lah hidroksida yang akan dipilih untuk dinyacas. Sebab apa? Sebab nilai E0 ion hidroksida ni lebih negatif atau kurang positif. So, kalau ion hidroksida yang akan dinyacas, dia akan hasilkan apa? Ingat, 4 orang hutan masuk hutan, keluar, bawa satu tangki oksigen. Okey, satu tangki oksigen, 2 tangki air dan 4 biji apel. Sebab tu gas yang terbentuk adalah gas oksigen. Okey, faham tak setakat ni? Faham. Okey, so kita tengok pula soalan 50. Okey, soalan 50 adalah susunan radas untuk mengkaji elektrolisis larutan zinc sulfat cair dengan menggunakan elektrod karbon. Okey. So elektrod karbon. First kali ditanya kita nyatakan maksud elektrolit. Okey, ini jawapan dia. Cikgu bagi jawapan terus untuk kamu salin dan semak. Bukan salin, semak. So elektrolit adalah bahan kimia yang boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan dan larutan aqueous. Boleh salin.
Okay, sorry. Dah ke? Banyak betul gangguan bila PDPR ni kat rumah kan? Kalau dah cakap cikgu proceed dengan soalan yang seterusnya. Okay. Dah ke? Dah. Dah Okay. Soalan D dia tanya kita, apakah hasil yang terbentuk di elektrod P jika eksperimen ini diulang dengan menggunakan larutan zinc klorida pekat? So kalau pekat, mestilah ion klorida tu sendiri yang akan dinyahcas. Jadi kalau ion klorida yang dinyahcas, hasil yang terbentuk adalah gas klorin. Okey, terangkan jawapan. Mana ya? Okey, terangkan jawapan. So penerangan dia kita katakan yang pertama kerana kepekatan ion klorida lebih tinggi dan ion klorida dinyahcas. Ini saya cikgu terang tadilah, ion klorida dinyahcas membentuk klorin. So klorin tu mesti molekul, jadi dia akan menjadi gas. So soalan yang ketiga, bagaimana kita nak mengesahkan hasil DC1 iaitu hasil gas klorin. So hasil gas klorin kita katakan kita masukkan kertas litmus biru lembap ke dalam tabung uji. Ni Okay. Jadi apa yang berlaku pada kertas litmus tu? Kertas litmus biru akan menjadi merah. Dah ke? Dah. Okey. Dan lihat soalan yang ke-51. Okey, soalan 51 dia kata jadual 1 menunjukkan susunan radas, penerangan dan pemerhatian bagi eksperimen 1 dan 2. Okey, set 1 dia menggunakan leburan plumbum 2 bromida dengan elektrod karbon. Manakala set 2 dia menggunakan elektrod karbon dengan asid hidroklorik. Okey, kemudian huraian dia untuk set 1 dia katakan elektrolisis leburan plumbum 2 bromida menggunakan huraian cikgu dah terang. Pemerhatian dekat set 1 pepecah kelabu terenap di katod. Manakala set 2 gelembung-gelembung gas terbebas di anod dan di katod. So hasil yang terbentuk cat ion yang hadir dalam leburan plumbum 2 bromida adalah ion Pb+. Ini soalan senang je. Cikgu rasa kamu semua jawab dan tanda hari ni. So cat ion di dalam asid hidroklorik adalah ion H+. Okey, soalan kalau kamu perasan dekat modul kita ni kadang-kadang dia guna istilah latihan, kadang-kadang dia guna istilah soalan, betul tak? Betul. Yang soalan, latihan tu sebagai latihan pengukuhan supaya kamu lebih faham. Soalan tu kalau kamu perasan dia adalah format soalan SPM yang ditanya. So soalan dia akan tanya macam ni lah. Okay. So fahamkan betul-betul sebab PS2 nanti PS2 nanti cikgu akan ambil sikit soalan tingkatan 4 dan soalan tingkatan 5 bahagian yang kita dah belajar, iaitu sampai tajuk bab 1 dan bab 2 kita tengok. Kalau sempat cikgu masukkan. Okey, so berdasarkan eksperimen 1, set 1, namakan pepejah kelabu yang terhasil. So kamu rasa-rasa pepejah kelabu tu mestilah plumbum. Sebab dia daripada ion plumbum. Okey, so persamaan setengah dia adalah Pb2 plus, cikgu rasa jawapan ni macam betul tak jawapan ni? Saya buat PB2 plus cikgu.
Ya betul. Jawapan dia Pb2 plus, dia akan terima 2 elektron menghasilkan Pb. Betul jawapan Alia. Salah ni jawapan ni. Saya pun baru perasan jawapan dia salah. Okay, sepatutnya Pb2 plus akan terima 2 elektron menghasilkan Pb. Okey, hasil yang terbentuk di anode adalah gas perang. Gas perang tu apa? Gas perang tu apa? Apa gas perang tu? Daripada BR kan cikgu. Kesalah. Betul. Daripada Br iaitu gas bromin lah. Right, betul. Okey. So kita lihat pula soalan C berdasarkan eksperimen 2 iaitu asid hidroklorik. So namakan ion yang dinyahcas di anode adalah ion klorida. Kenapa ion klorida? Kenapa ion klorida tahu tak? Dia kata tak pekat. Asid hidroklorik. Tak nyata pula. Oh, okey, betul. Kepekatan. Ya, cikgu tak perasan dekat bawah tu elektrolisis 1.0 mol desimeter padu asid hidroklorik. Ya, betul. Sebab asid tu pekat 1.0 mol. That's why ion yang dinyahcas adalah ion klorida. Okey, so hasil yang terbentuk di anode ion klorida dia akan hasilkan gas klorin. Kathod dia akan hasilkan apa? Gas hidrogen lah sebab cation dia hanya ion hidrogen. So ion hidrogen ni dia akan menerima elektron membentuk gas hidrogen. Kau faham tak yang cikgu cakap ni? Boleh faham tak yang cikgu terangkan ni? Faham. Faham Yang faham tu sikit je, cikgu risau sangat. Jadi cikgu risau bila tengok result exam kamu. Susah ke soalan dia? Soalan susah ke kamu tak baca? Cikgu, dia dah baca tau. Dia dah keluar soalan apa yang dah baca tu. Tapi dia keliru. Tak tahu cara nak jawab? Tak tahulah cikgu. Itulah saya sangat risau. Adakah PDPR secara dalam talian ni tak berkesan? Macam itulah dalam pemikiran saya. Ke saya yang tak pandai ajar ke? So saya risau sangat. Kalau Ya. saya tak nak cikgu rasa diri cikgu yang salah. Salah tu dekat diri saya sendiri sebab diri saya yang Bukan, cikgu kena ambil kira semua faktor. Adakah cara penyampaian saya kurang berkesan untuk kamu? Ataupun adakah saya kena ubah cara saya mengajar? Macam itulah, betul lah cikgu nak feedback daripada kamu. Cikgu supaya okey kita je, dapat, diri saya je. Kita dapat improve. Bukan ke kamu je, semua orang. Bukan Iman seorang, semua orang. So kalau kamu rasa cikgu, suara cikgu tak jelas lah cikgu, saya tak faham cikgu macam ni. So kena bagi tahu saya. Okay? Ataupun cikgu, latihan cikgu bagi tak cukup. Kena bagi tahu. Supaya kita boleh sama-sama improve. Sebab at the end, apa yang saya nak, kamu semua lulus dengan cemerlang. Itu yang saya nak sebenarnya. Kalau nak kata sebab saya nak naik gaji, tak naik pun gaji saya. Kalau result kamu teruk ke, rendah ke, gaji saya macam tu juga. Cuma saya punya kepuasan tu lah. Saya risau. Kan? Okay. So kita sambung. Kita dah habis sampai muka surat 63 je. Latihan 52 ni tak payah lagi. Jangan. Kamu dah salin ke? Dah salin ke latihan 52 tu? Belum. Tak payah salin sebab muka surat 64 tu, latihan 52 tu kita belum belajar lagi, iaitu perbandingan antara sel kimia dan sel elektrolisis. Itu cikgu akan terang sebaik sahaja kamu naik cuti hari raya. Cuti sekolah balik kampung ke? Tak. Kalau cikgu buat kelas kimia boleh tak? Boleh. Saya risau. Kamu dah lah naik nanti terus exam kan? Kamu naik nanti terus exam. So kita cuti dulu seminggu.
Lepas tu kita sambung PDPR, cuti sekolah. Nanti kita cuba buat kelas, boleh? Cikgu Boleh. tak akan gabung. Tapi cikgu tak gabung lah kimia dengan delta. Mungkin saya rasa salah satu faktor PDPR ni gabung kelas kot. Antara faktor-faktor lah cikgu rasa. So cikgu harap sangat-sangat kalau kamu ada yang tak faham, tolong bagi tahu cikgu. So nanti exam nanti kalau cikgu rasa kalau kita nak bincang soalan PS1 tu selepas kamu hantar pembetulan, macam cikgu takut tak sempat nak bincang. Sebab soalan tu penting sebenarnya. Tu adalah soalan basic tingkatan 4. Kalau kamu tak faham cara teknik menjawab, cikgu sangat risau. So mungkin masa cuti pertengahan tu saya akan bincang soalan PS1. Okay, cikgu akan bincang soalan PS1 sebab daripada situ cikgu nak tengok ada tak improvement. Cikgu akan cuba pushkan kamu dengan teknik menjawab. So ada improvement tak untuk PS2 nanti. Okay. Alright, so kalau tak ada soalan nak tanya, cikgu rasa cikgu nak stop kelas sampai sini dulu. Sebab ada lagi dalam 15 minit. Ada soalan nak tanya tak untuk tajuk elektrolisis ni? Ada tak soalan nak tanya? Semua okey, semua faham? Okey, kalau tak ada soalan nak tanya, kita isi Google Form sama-sama boleh? Boleh.